Dia pesan supaya kita berhati-hati bagi yang menjadi suami ni dalam menafkahi dan memberikan tanggungjawab sepenuhnya kepada anak isteri. Antara kebinasaan yang ditanggung oleh lelaki daripada kelakuan isterinya apabila ia lelaki itu berkahwin. Tiada mudah baginya memberi perbelanjaan kepada isterinya. Bukan senang nak dapat pendapatan pencarian rezeki yang halal ni, bukan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad tanhalu bil uqada wa tanfaruju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunaluhu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak wa ba'da. Tadi itu adalah selawat tafrijah. Apa makna dia? Saya sarankan kita amalkanlah 11 kali setiap kali selepas wirid salat tu. Amalkan bacaan selawat tafrijah ni, boleh Google selawat tafrijah. Kan? Tafrijah. Ya Allah, berikanlah restu dan kesejahteraan yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terurai segala kesimpulan dan masalah hidup kita pun Allah Ta'ala tolong bantu. Ni masalah-masalah COVID, masalah hilang kerja, masalah bercerai-berai, PKP ni tuan-tuan, 6,000 pasangan dah bercerai dah. Kan? Tak naklah bertambah-tambah lagi. Moga-moga yang bercerai itu rujuk balik dan sebagainya, mudah-mudahan lah. Dilepaskan dari segala kesusahan wa tafaruju bihil qurab. Dilepaskan daripada segala kesusahan tu apabila kita dirundung masalah, Allah Ta'ala bagi jalan keluar bagaimana nak atasi dia. Bukan lari dari masalah tapi hadapinya dengan betul. Ditunaikan akan segala hajat wa taqada bil hawaij. Kan, supaya disempurnakan hajat-hajat kita, kan, apa yang kita perlu Allah Ta'ala lebih tahu berbanding apa yang kita mahu. Tercapai segala keinginan wa husnul khawatim, dan mendapat husnul khatimah, apatah lagi penghujung kematian yang baik. Wa yastasqal ghamamu biwajhihil karim, dan dicurahkan hujan rahmat dengan berkat peribadinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Sebab tu kita dianjurkan sangat berselawat tiap-tiap hari biar banyak. Kan? Kalimah tauhid la ilaha illallah biar banyak. Kemudian wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Demikian juga kepada keluarga dan sahabat, pujian-pujian tadi. Sahabat-sahabat baginda pada setiap kelipan mata dan hembusan nafas, tak berhentilah maknanya. Bahkan sebanyak pengetahuan engkau ya Allah. Pujian yang selayaknya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalkan 11 kali setiap selepas solat fardu. Maknanya jadi dah sehari 55 kali. Macam tu lah. Kan? Antara faedah dia apa tuan-tuan? Dimurahkan rezeki, dilapangkan rezeki, dan diberi ketenangan hidup. Ujian tetap akan datang dan pergi, tapi bagaimana jalan nak menghadapi ujian, insya-Allah Allah Ta'ala bantu. Kan? Kongsikan ilmu ini bersama-sama dengan sahabat-sahabat, rakan-rakan yang tak dapat hadir bersama dengan kita. Begitu juga sanak saudara, ahli keluarga kita yang terdekat, anak isteri tu, insya-Allah. Baik, pada malam ini mengisi kesempatan jemputan sahabat Zuhairi, anak kebetulan free pada malam ini, nak menyentuh daripada kitab
Uqudul lujain fi hukuk az-zawjain. Kebinasaan atas lelaki yang memiliki isteri. Dan dia pesan ulama kita ni namanya lupa pula nama daripada bahagian yang kedua ni, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Dia pesan supaya kita berhati-hati bagi yang menjadi suami ni dalam menafkahi dan memberikan tanggungjawab sepenuhnya kepada anak isteri. Antara kebinasaan yang ditanggung oleh lelaki daripada kelakuan isterinya apabila ia lelaki itu berkahwin. Tiada mudah baginya memberi perbelanjaan kepada isterinya. Bukan senang nak dapat pendapatan pencarian rezeki yang halal ni, bukan mudah. Kan? Bersusah payah. Travel jauh, cari duit, bahkan kadang hilang pekerjaan, bawa Grab, Food Panda pun ada. Sahabat kami Ustaz Said Syahrizan bin Said Agil bin Said Muhammad Agil, kan, Presiden Tirmizi Center kat Ampang tu. Sebelum ni sahabat dia Presiden Dr. Adlan meninggal dunia serangan jantung. Kemudian dia sebagai timbalan naiklah menduduki jawatan tersebut selaku Presiden Tirmizi Center untuk mengajar, membimbing orang tentang ilmu pengetahuan agama ni. Dia terkesan dengan PKP hari itu. Berapa bulan kita tak bertemu tuan-tuan? 7 bulan. 4 bulan yang pertama tu struggle gila-gila. Kuliah tak ada. Semata-mata income daripada kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah zuhur, kuliah duha. Stop langsung. Nasib baik ada isteri bekerja gaji tetap. Jadi dia tak menunggu, takkan aku duduk rumah goyang kaki saja. Baru bini kita tengok kecil besar juga tengok bila nak keluar daripada rumah. Tak gitu. Banyak hal yang macam ni kan. Bukan senang nak menafkahi keluarga tu, namun tetap kena usaha. Lalu dia terpaksa buat Food Panda pun Food Panda lah. Biar sedikit janji halal, tagline. Gitu kan. Maka sukar tak? Memang sukar. Ada orang senang, ada orang susah. Baik. Yang wajib atasnya memberi nafkah atas si suami tu, menafkahi keluarga dia. Kalau isteri bantu tu, itu bukan wajib, itu sunat bagi dia membantu si suami. Begitu kan? Maka itu dinamakan mulia. Dinamakan mulia daripada si isteri itu untuk suaminya. Begitu. Perkahwinan adalah sebab yang mendedahkan kepada menuntut makanan yang haram. Kadang tercari juga, terjebak juga dengan yang haram. Terutama pada zaman ini, dia kata, pada zaman ini. Satu hari anak kuliah di Semenyih, cerita tentang bab ni lah. Bukan bab ni, tapi daripada kitab lain, Hidayatus Salikin. Bagaimana nak menghadapi jemputan orang, apakah boleh kita terus penuhi sahaja ataupun kita tengok pada zahirnya baik, maka silakan pergi. Apabila kita tengok, kita mendapati bahawa si fulan ni bercampur-campur pendapatannya, apakah kita nak pergi ataupun tidak. Pesan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, seorang wali Allah kan, yang matinya syahid di Patani, Thailand, melawan kerajaan Chulalongkorn, mempertahankan Kedah. Daripada kitabnya Hidayatus Salikin, dia pesan orang mukmin yang nak jaga makan minum ni, tolong tengok, dia kata. Tolong tengok apa? Daripada mana sumber tu. Kalau boleh tengok, nampak secara zahir pun tak pedah. Tiba-tiba masa di hujung kuliah, nak balik tu, kan, ada seorang ahli jemaah tanya, Ustaz, ni ada satu soalan ni, kena pada batang hidung saya, dia kata. Saya ni dapat jemputan daripada biras saya. Biras saya dua kerja dia buat. Siang kerja tetap, malam kerja part time, bawa Grab. Dia suka hantar antaranya pelanggan-pelanggan daripada bangsa Cina, agama Kristian, agama Buddha, tak kira lah. Naik ke Genting hari Jumaat malam Sabtu, hari Sabtu malam Ahad. Apa dia buat naik ke Genting tu? Judi, poker, bertaruh dan sebagainya. Jadi naik tu, hantar tu, dapatlah duit tambang kan. Tahu kata berjudi tu betul.
Siap tunggu lagi beberapa jam, settlekan dia orang nak minum ke, dia orang nak apa, tukang terbalik ke, nak menang ke, nak kalah ke, ikutlah. Nanti tak turun, naik teksi yang sama dengan dia, menunggu itu pun dibayar tip. Apatah lagi ketika turun tu, kata si fulan yang bermain judi, aku menang besar malam tadi, maka ini habuan kamu, tip daripada apa yang kami menang malam tadi. Wah, tiba-tiba kawan ni seronok macam tu, terbiasa seronok. Buat kenduri juga. Yang halal ada pekerjaannya, yang haram pun ada. Macam mana ustaz? Boleh ke saya pergi? Saya kata apa? Pandai-pandailah abang terberang. Abang cakap je lah, abang outstation. Tapi abang jangan update status, check in dekat hotel sekian ke, tak check in ke apa benda ke, jangan update apa-apa pada hari jemputan tu berlangsung. Kan, tiba-tiba engkau biras aku, kau tak datang, pahal aku buat kenduri. Dan wahal kita nak mengelak daripada tertelan makanan yang diragui sumbernya haram atau syubhat atau halal. Begitu keadaannya kan. Masya Allah, bukan senang tuan-tuan ya. Baik, maka di dalamnya itu membinasakan dirinya dan membinasakan ahlinya. Di dalamnya itu, dalam pendapatan tadi, apabila ada yang syubhat, ada yang haram, binasa keluarga. Apa dia yang binasa-binasa tu? Jauh dia daripada ibadah, jauh dia daripada kelazatan ibadah, jauh dia daripada menghendaki melakukan amal-amal soleh. Sebab kesan daripada memakan makanan yang haram, dia terbit kelakuan yang haram. Situ lah. Selalunya begitu kan, walaupun tidaklah semestinya. Begitu kaedah. Baik. Adapun orang yang bujang, maka pada kebiasaannya ia terpelihara daripada yang demikian. Sebab dia tak ada nak sara orang lain, dia sara diri dia sendiri je kan. Sikit pun sikit lah gaji aku kan. Tapi kalau dia cari kerja yang halal, tapi kalau dia cari kerja yang haram, bersepah juga, jadi scammer. Ramai tak hari ni? Ramai. Jadi peropak peragut, ramai juga kan. Macam tu kan? Benda ni akan dikira dan dibalas. Dan tersebut di dalam sebuah hadis Nabi SAW, bahawa seorang hamba diberhentikan di depan raja pada hari kiamat. Baginya ada beberapa kebajikan seumpama bukit yang besar. Banyak kebaikan dia. Kemudian ditanya hal yang berkaitan dengan memeliharakan ahli dia kan? Diberhentikan di depan raja pada hari kiamat ni. Siapa raja tu? Allah Ta'ala lah, raja segala raja kan. Ditanyakan hal yang berkaitan dalam memeliharakan ahli dia, keluarga dia masa kamu hidup dulu, yang berkaitan dengan hartanya dan yang berkaitan dengan dirinya dalam memelihara mereka itu. Daripada mana sumber yang kamu dapat, di mana dibelanjakan, kepada siapa dibelanjakan pun satu bab. Macam tu kan. Baik. Dan ditanya akan hartanya daripada mana ia mengusahakannya, mana dapat je tu, dan ke mana dibelanjakan, hingga habislah segala amal kebajikannya kerana dituntut balas bagi kejahatannya itu. Rupanya masa di mahsyar kelak dibongkarkan bahawa rezeki yang dia suap kepada anak isteri itu banyak yang haram rupa-rupanya. Lalu terdedahlah, malulah yang bersangatan malu si bapa ataupun si ayah ini. Gugur daging pada wajah dia tu, gugur malu tu, jatuh ni daging kat muka ni. Allah kan. Tak cukup ke pendapatan gaji yang dah beribu-ribu? Baru kerja sekejap dah pakai Velfire, Alphard dan sebagainya. Bekerja di pelabuhan umpama contoh, tak nak sebutlah agensi apa kan, atau di tempat-tempat yang tertentu berkait dengan penguatkuasaan dan sebagainya. Cukup-cukuplah. Kita akan kembali kepada Allah. Pasti benda tu, pasti. Kita akan tinggalkan tempat yang kita tinggal sekarang ni. Pasti kita akan tinggalkan. Dan kita akan tuju di tempat yang memang kita akan tinggal, iaitu namanya akhirat. Itu pasti. Yang sekarang ni pasti kita akan leave it, tinggalkan dia. Yang kita akan tuju tempat yang sebenar, kita akan menetap.
pemastautin sebenar. Soalnya kita nak bermastautin di neraka ke di syurga? Maka jawapannya sudah tentu kita nak syurga. Maka apabila kita nak syurga tu, kerja usaha dia tu kena ke arah nak tu. Bukan ke arah biasa-biasa ikut tak boleh, tak aci macam tu. Kan? Memang Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, tapi kena ada khauf, takut dengan balasan seksa Allah, dan kena ada raja', yakni setelah taubat kepada Allah. Gitu kan? Orang yang sihat cegah buka ni, kedua-duanya ni timbang taranya sama berat. Khauf takut, raja' harap sama berat. Orang yang dah terlantar sakit menanti saat kematiannya, dikecilkan khauf yang takut, dibesarkan raja' harap Allah Ta'ala ampunkan aku, tapi dengan satu syarat, walaupun sakit kekalkan taat, namanya solat, jangan ditinggalkan. Ramai orang tewas benda ni. Macam mana aku nak sembahyang, aku sakit ni, tak nampak ke? Dia cakap macam tu kan. Tak sedar tu, tak lama dah tu Allah Ta'ala nak ambil kan. Maka kita suakan dia air, macam tu, begini caranya nak wudu, tunjukkan kan. Kalau nak tayamum, tunjukkan. Nak arahkan cara solat duduk tu bagaimana, solat baring tu macam mana, tunjukkan dia, pandukan dia. Jangan disibukkan dia lagi dengan TV, rancangan TV Maharaja Lawak ke apa benda ke kan. Jangan disibukkan lagi dengan tu. Tutup TV tu. Biasanya orang yang sakit ni kat mana duduknya? Ruang tamu, kat situlah TV kan. Ada setengah-setengah orang juga dalam bilik sendiri, ada juga TV pun ada. Jadi hilangkan benda-benda yang melalaikan dia. Baik. Dan tiada tinggal baginya suatu kebajikan jua pun dah habis dah bila dituntut balas oleh anak isteri. Maka para malaikat menyeru dengan teriakan di hadapan orang ramai di mahsyar tu, dengan katanya, inilah orang yang segala amal kebajikannya dimakan oleh sekalian ahlinya di dalam dunia dahulu. Habis. Apabila kita tidak menunaikan tanggungjawab menafkahi mereka dengan cara yang halal, pertama. Dan yang kedua, apabila kita tidak mendidik mereka dengan agama, kedua. Soal tauhid, apakah anak isteri kita lepas? Soal bab bersuci, apakah mereka tahu haid, nifas, wiladah, istihadah dan sebagainya, settle ke tidak? Ada hari yang sepatutnya ganti solat, dia tak ganti. Ada hari yang sepatutnya dia solat, dia tak solat. Dia tak tahu yang sekata sebenarnya dia wajib solat dah ketika tu, tak solat. Kerana apa? Kegagalan kita mengajarnya ilmu. Mengajaknya ke tempat mengajar ilmu pun sama juga. Begitu kan? Maka wajib. Yang ini takut kita tak lepas ni tuan-tuan. Baik. Dan ia berkata lagi, hari ini habis segala amalannya, na'udzubillah min zalik. Kita masih ada lagi peluang ni tuan-tuan. Pesan dengan anak, pesan dengan isteri. Kalaupun dia tak dapat hadir ke masjid, buka YouTube channel ustaz-ustaz yang tertentu yang diperakui keilmuannya, membicarakan bab demi bab yang tertentu ni. Boleh buka berguru dalam YouTube pun boleh, tak masalah pun. Boleh faham? Boleh. Tapi jangan tersalah faham. Kena ada referen juga, rujukannya. Dan mursyidnya kena ada. Siapa contact person sekian orang. Apa nombornya ni kalau nak bertanya masalah dan sebagainya. Dan kena banyak guru. Sebab barangkali boleh juga bertemu dengan orang yang mengajarnya itu pun tersalah faham juga. Kadang-kadang bab haid nifas ni, ustazah yang famous pun banyak salah. Anak tak nak sebut. Memang famous sangat, tak nak sebut. Bila dia bicara bab ni, fail, salah. Anak tak nak sebut lah. Dan Zaujahana yang tolong betulkan. Zaujahana yang beritahu. Zaujahana dengan tim dia tolong perbetulkan. Dalam pada perbetulkan tersalah juga rupanya. Betulkan lagi. Itu keadaan dia kan. Hati-hati. Dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahawa pertama-tama yang tergantung atas seorang lelaki pada hari kiamat ialah hak ahli.
dan anaknya, kan? Ahli-ahli ni isteri dan anak-anaknya. Tuan-tuan, teringat zaman-zaman dulu kan adanya rancangan Jejak Kasih TV3, ingat tak? Yang dah berpuluh tahun tak jumpa anak, tak jumpa mak, terpisah lama. Kadang-kadang tu si bapa lari tinggalkan anak isteri macam tu saja. Kan mujurlah Allah Ta'ala izinkan bertemu tu, kan, untuk dia sempurnakan kembali hak mereka, dinafkahkan mereka. Yang tak bertemu balik ataupun yang tak ada usaha untuk berjumpa balik, cari satu Malaysia ni round dan sebagainya, masuk surat khabar, masuk WhatsApp, hantar sebarkan, FB, Twitter, Instagram, ikutlah macam-macam saluran yang kita ada hari ni kan, untuk menjejaki balik mereka yang ditinggalkan tu. Maka wajib dilaksanakan benda tu. Kalau dia tinggalkan terkontang-kanting, tak diberi nafkah, tak digantung, tidak bertali, si isteri dibiarkan anak-anak tanpa nafkah walau satu sen pun, dan berhijrahlah si suami, tinggalkan terkontang-kanting begitu. Kemudian si suami membina hidup baru pula dengan orang lain, bahagia, hidup, boleh hidup, kaya pula, solat, puasa, zakat, settle, pergi haji ke Mekah, buat umrah dan sebagainya. Semuanya Allah Ta'ala tak pandang, sebab ditinggalkan ahlinya yang wajib dinafkahinya dulu. Ini berlaku sejak dulu, bahkan berlaku pada hari ini. Berlaku pada hari ini. Malang sungguh kalau tak menyedari perkara ni. Kerana apa? Jahil. Tu tagline dia, jahil. Membiarkan diri jahil, dosa besar. Ingatkan tak kena jadi ustaz belaka ke? Bukan soal ustaz tak ustaz, ni soal benda wajib tahu. Basic kena wajib tahu benda ni kan. Tolong sampaikan bagi mereka yang tak dapat bersama kita pada malam ni. Baik, mereka, yakni ahli-ahli tu, anak isteri tu, memperbantahkan di hadapan Allah Ta'ala. Apa katanya? Wahai Tuhanku, ambillah bagi kami hak kami daripada lelaki ni. Jangan kau azab kami, ya Allah. Azab dia. Isteri dengan anak tuju kat kita, tuan-tuan. Isteri dengan anak tuju kat kita. Macam tu. Sesungguhnya ia, si suami tu, bapa aku ni, ya Allah. Dan suami aku ni, ya Allah, tiada mengajari kami sesuatu hukum yang kami jahil mengenainya. Dibiarkan kami pandai sendiri bila masa kami belajarnya. Kan? Kita pun cakap, nanti besar pandailah dia semayang. Tak ajar pun. Tak ajar pun. Si bapa, si mak kata apa pada si anak, pada kawan-kawan jiran, tetangga, saudara mara, nanti besar pandailah dia sendiri semayang. La haula wala quwata illa billah. Apa jadi tuan-tuan? Bila dia besar, dia akan semayang masa kita ada sebab dia malu. Masa kita tak ada, dia tinggalkan semayang sebab tak ada lagi rasa nak malu pada sesiapa. Ini realitinya. Maka setiap kali dia melakukan dosa itu, si ayah dan si mak dapat sekali sahamnya kerana tidak mengajar mereka. Paling penting si ayah lah. Itu sebab dia letak di atas bahu si ayah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Duduk atas apa tu? Atas kepala si suami, si ayah. Kan? Maka wajib ajar mereka. Nabi dah pesan dah, umur 7 tahun diajar. Kan, dimarahi kalau tak semayang. Umur 10 tahun tak semayang juga, boleh dirotan. Macam tu. Rotan dengan rotan yang mendidik, bukan mendera. Baik. Dan lagi ia si bapa aku ni, ya Allah, suami aku ni, ya Allah, memberi makan kepada kami daripada harta yang haram, sedangkan kami tiada mengetahuinya. Kalau kami tahu, memang awal-awal lagi kami tolak, kami buang, kami lari, ya Allah. Macam tu kan. Mujur. Kalau ada yang sedar perkara ni, apabila dia sedar si suaminya penerima rasuah. Di Bangi Seksyen 5 berlaku beberapa tahun yang lepas, seorang pramugari bekerja di bahagian pejabat dah lah, bukan lagi ikut flight, tak. Minta aturkan perceraian dengan suami dia. Kan? Berjumpa dengan seorang lawyer. Tuan,
boleh tak tolong uruskan perceraian saya dengan si suami. Puan ni cantik, ada anak-anak, suami tak layan ke? Suami tak bagi rumah ke? Tak bagi makan minum ke? Tak nafkahkan puan ke? Bagi, cukup, lengkap. Kalau dah lengkap, kenapa puan nak bercerai? Saya tak mahu saya dan anak-anak saya diberi dengan makanan yang haram. Apa maksud puan? Tuan, atas peti ais di rumah saya, tepi peti ais, atas kabinet, bawah katil, tepi katil, duit, berikat-rikat duit ni. Daripada mana duit tu puan? Setiap hari ada orang hantar di peti pos rumah kami. Kan? Kenapa tak di bank in kan terus? Kalau masuk dalam bank, tiap-tiap hari ada orang bank in, bank akan block. Sebab pelik akaun ni. Sebab akaun ni akaun peribadi, bukan akaun syarikat dan sebagainya. Tiba-tiba duit bertalu masuk, kan memang kena blok. Jadi simpan kat rumah berkepuk-kepuk. Kan? Seorang yang terlibat dengan bidang penguatkuasaan. Saya nak bercerai juga, saya tak kira whatever, hook by crook, macam tu lah. Akhir sekali bercerai juga. Kan? Si suami tidak rela meninggalkan kelakuannya bersedap-sedap dengan wang haram, rasuah. Kan? Ceritanya. Lalu si isteri kekal dengan pendapatan dia, cukuplah, aku nak sara anak-anak aku seorang-seorang. Itu jauh lebih baik. Isteri yang ada kesedaran. Itu kan tuan-tuan? Masya Allah. Baik. Maka ketika itu Allah Ta'ala membalas bagi mereka daripada kesalahannya dengan siksaan yang amat berat. Dan dibalas pada siapa? Si ayah tadi. Kan? Yang membawa pulang rezeki yang haram. Kan? Rezeki yang haram. Kadang-kadang kita bekerja di tempat yang betul dah. Katakanlah syarikat telekomunikasi, JLC ke, syarikat mana-mana ke, pekerjaan yang halal, betul halal. Bagaimana cara kita melaksanakan kerja tu confirm tak halal? Halal ke tidak? Overtime, betul ke overtime? Ke kita saja buat overtime tapi tak buat kerja pun? Klaim kosong. Klaim kosong. Macam tu kan? Ataupun kita mengikut trend yang dah berlaku sebelum ni apabila kita melaporkan diri di stesen berkenaan. Lalu senior tu mengajar kita apa benda? Kau duduk diam-diam, kau follow aja. Follow aja flow yang dah berlaku kat sini. Dan setiap bulan kau akan terima sekian-sekian banyak, kau tutup mulut je. Sedap tak rasa-rasa nak dapat yang macam tu? Sekarang orang kata, wah dapat duit free, aku ikut je lah, I follow, kata-kata kan. Follow, silap follow ke neraka jawabnya. Ini juga satu masalah apabila anggota kerja baru masuk ke satu-satu stesen di mana dia perlu bertugas. Orang lama yang bermasalah tengah brainwash dia supaya ikut cara orang lama yang memang salah. Ini juga berlaku. Ini juga berlaku. Kamu. Jangan lupa, setiap bulan ada orang yang akan masukkan duit di dalam laci kamu. Dan jangan lupa, setiap bulan, setiap daripada kamu semua ni, RM500 untuk aku setiap bulan. Jangan lupa. Aku tanda, aku catat tu. Wah, pesan bosnya. Bos siapa? Wallahualam. Tapi ni cerita benar yang nak cakap ni. Gitu kan? Kenapa ni? Sebab orang tamak dengan harta dunia. Tamak dengan harta dunia. Dia tidak akan rasa pernah kenyang. Dia tidak akan rasa pernah puas dengan benda yang haram ni. Benda haram ni jangan kita buat sekali, pasti kita nak buat yang kedua, pasti kita nak buat yang ketiga. Makanan yang haram ni bahaya, berjangkit, ketagih macam dadah. Macam itulah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mafhum hadis dia, tiada mendapati Allah Ta'ala akan seseorang dengan dosa yang terlebih besar daripada dosa yang jahil segala isi rumahnya. Dibiarkan anak isteri dia jahil gitu. Biar gitu je. Dan bagi makan minum, sudah. Tak diajar pun, tak diberi nasihat pun. Bab bersuci pun tak tahu. Mandi wajib, mandi hadas berdiri je si isteri tu. Sahkan bang kan? Sahkan? Sah. Sah mendanya. Air tak sampai di celah
kubul tu, dubur tu, kubul dan dubur, dia wajib kena duduk menyangkung baru air tu sampai. Lalu dengan paip ke nak simbah ke, ikutlah. Air yang disimbah tu pula tengok kolahnya tu cukup tak saiz 2 kolah, 1 hasta setengah, 1 hasta ke dalam, 1 hasta melebar. Tu maknanya 2 kolah punya saiz penuh airnya, gitu kan. Kalau air tu yang terpercik kerana wuduk, maka air tu mustakmal, tiba-tiba guna untuk mandi hadas, tak terangkat hadas tu. Yang ini pun isteri kita tak settle, maka dia melakukan ibadah dalam keadaan tidak sah. Maka yang akan ditujukan siapa? Dia, ya Allah, dakwa suami aku ni. Suami kata apa? Kalau boleh, engkau kan daripada bapak engkau dulu, daripada mak kau dulu, dakwa mereka lah pula. Saling tuding menuding jari-jari mereka ketika itu, nak menyelamatkan diri tapi tak selamat. Jadi pertama, peranan mak bapak satu, mak ayah. Sebelum dia dinikahi oleh seseorang, perlu diberi faham tentang agama dulu. Tiba-tiba kita sanggup mengahwininya, maknanya kita sanggup mengajarnya. Bukan berkahwin tu rasa syok kahwin tu saja. Dok, ada tanggungjawab yang berat. Ajar dia ilmu, bagi dia nafkah yang halal dan sebagainya. Berat kerja suami ni. Wajib atas suami mengajar isterinya segala i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan? Awak yakin ke Allah Ta'ala ada? Apa? Yakin ke tidak? Yakinlah. Dia ada yakinlah. Macam tak apa nak yakin je. Macam mana sifat Allah berbanding makhluk? Kita test kan. Allah Ta'ala kan tak nampak. Macam mana kita nak boleh nampak? Tapi kita tak nampak tu yakin ke ada pula? Kita saja test itu kan. Dia pun mula gabrah. Habis lah. Habis lah. Test macam tu pun habis dah. Kan? Belajar tak dia sifat 20 dulu masa sekolah? Kan? Masa sekolah ke tak sekolah ke, ikutlah. Langsung babas. Tak belajar pun. Katakanlah begitu kan. Ya Allah, besarnya tanggungjawab kita nak selamatkan akidah dia. Rupa-rupanya akidah pun tak settle lagi, fiqh lagi kan. Ya Allah, banyak tanggungjawab kita tuan-tuan. Baik, sifat yang wajib bagi Allah, yang dia kena tahu, yang mustahil bagi Allah, dan yang harus bagi Allah kena tahu. Dan wajib pula menyatakan segala akidah keimanan, hukum-hukum rukun Islam, rukun iman. Kan? Supaya apa? Terjaga dia, terdidik dia, jadilah dia wanita solehah yang akan melahirkan anak-anak kita. Situ. Dan demikian lagi wajib atas suami mengajar ahlinya hukum sembahyang dan sebagainya daripada segala yang dan sebagainya yang berkaitan dengan sembahyang, puasa, zakat, haji dan segalanya lah. Kan, haji, umrah tu apabila nak menempuh amal ibadat tersebut, maka baru wajib belajar. Tapi yang hari-hari nak hadap ni namanya solat, maka wajib dia belajar dengan sebenar-benar, biar faham rukun qauli, rukun kan, rukun qauli, qalbi, fi'li tu. Biar tahu apakah sah solat baca dalam hati. Ramai yang sembahyang solat baca dalam hati, mana sahnya? Dia kena baca dengar pada kadar telinga sendiri. Macam tu. Yang ini, iya ke? Yang mana yang wajib, yang mana yang sunat pun tak tahu. Yang mana yang rukun, yang mana yang sunat pun tak tahu. Kan? Ya Allah, besar tanggungjawab kita tuan-tuan. Maka kena ajar dia. Baik, lagi daripada segala hal-hal yang berkaitan dengan halal dan haram dalam Islam, kena ajar dia. Kan? Awak buat perniagaan macam ni, awak letak komisen dan sebagainya ni, kalau ada tawar-menawar dengan syarikat yang nak dapatkan bekalan daripada barang daripada kita, kemudian orang yang nak beli barang daripada kita tu, mewakili syarikatnya tu, dia minta bagi perkongsian untung ni untuk dia. Apakah itu dinamakan komisen? Itu dinamakan rasuah. Supaya terbeza, isteri kita tahu, haram ya bang, saya ingatkan komisen. Tak, itu rasuah.
Ini ramai kena ni, peniaga-peniaga ni kan. Kita katakanlah jual satu barang namanya kertas A4 kan, isteri kita jual barang namanya kertas A4, syarikat ni nak beli, syarikat B ni nak beli kertas A4 daripada syarikat A. Orang tengah daripada syarikat B tu dia kata, kalau aku bagi dapat tender ni nanti, ambil engkau supply nanti, setiap satu rim kau bagi aku RM1 boleh? Dia letak macam tu. Kita pun setuju commission. Kita kata itu bukan commission, itu rasuah. Awal-awal lagi dah terperangkap dah. Apakah ada daripada kalangan kita yang biasa buat macam ni? Kemungkinan besar ada. Bahkan dianggap benda tu biasa. Tak boleh. Jangan dikaburi dengan perkataan commission tu, dicantikkan maksiat dengan nama yang baik. Ini tipu daya iblis. Awas ya. Commission bersudut yang berbeza. Apabila dipersyaratkan begitu, maka dia jadi rasuah. Baik. Dan meninggalkan mengumpat, mengadu-ngadu dan memelihara segala najis dan hukum membasuh najis. Ini pun kena clear. Meninggalkan mengumpat, mengadu-ngadu dalam FB. Ramai mengadu masalah, lelaki ke perempuan? Yang ramai galak sangat bercerita, lelaki ke perempuan? Perempuan juga kan. Setengah daripada ahli syurga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni, kalangan kita ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menduduki setengah dalam syurga tu. Inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan lupa, Nabi diperlihatkan oleh Allah yang berada di dalam neraka, yang lebih ramai adalah perempuan. Jangan lupa, hati-hati benda ni. Dia tak cakap pula daripada umat yang mana. Wallahu a'lam. Daripada zaman Nabi pun ada, tak terkecuali lah maknanya. Begitu kan. Maka awas, berhati-hatilah. Baik. Dan demikian lagi, wajib atas suami itu belajar perbicaraan mengenai haid. Dia kata wajib atas suami. Aku kan lelaki, kenapa pula nak belajar haid ni? Supaya mengajarkan isterinya dan anak perempuannya tu. Habis tu selalu kuliah duha, perempuan yang datang kan, bila bicara bab haid dan nifas, jarang dengar kuliah haid dan nifas untuk si suami. Tak pernah dengar. Selalunya yang datang siapa? Anak perempuan, isteri yang datang. Suami kat rumah, lepak macam tu kan. Punya silap strategi. Dia orang wajib belajar, kita pun wajib belajar. Sebab kita akan pantau dia. Awak, bila awak kering tu, tadi bang, kering lagi setengah jam, lagi 5 minit, lagi seminit, 2 minit, nak masuk maghrib dah kering dah. Maka saya solat maghrib je lah, asal tak adalah bagi saya, katanya. Dan kitab kata apa? Walaupun kita kering-kering tu memang dah confirm kering, tinggal sempat tak untuk takbiratul ihram, kalau nak solat asar sempat, maka wajib baginya qada asar dan zuhur. Isteri kita tahu ke tak, tuan-tuan? Allah. Begitu juga persoalan ketika dia di pejabat kan, dia bekerja kan, dah masuk waktu pukul 1:05 zuhur kan, adalah masuk waktu rehat habis pukul 2, yang dia pergi rehat, pergi makan benda semua dulu, tinggal lagi 1 jam nak masuk waktu asar pukul 4 suku. Pukul berapa? Pukul 3:30 ataupun 3 suku dia nak semayang zuhur. Tengok-tengok ada period kan. Zuhur dah masuk tadi kan. Dia berhutang tak? Dia berhutang zuhur. Dia catat tak dekat kalender dalam handphone? Lazimnya tak catat. Dosa ni. Suami kan pesan supaya dia tak ada hutang dengan Allah. Kita juga tak ada hutang dengan Allah, yang ni hutang mendidik mereka.
rupa-rupanya. Banyak kan tanggungjawab kita. InsyaAllah akan datang kita akan sambung lagi waktu hari-hari yang ada kekosongan akan datang. Jika direzekikan kita akan sambung sikit lagi insyaAllah. Apa maaf tuan-tuan, sesamalah kita cakna tentang pentingnya menyampaikan ilmu kepada mereka dan rezeki yang halal ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakkihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.